Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Walaupun tidak dibenarkan menggunakan apa-apa peranti untuk menghantar terus ucapan kecil ini kepada kawan-kawan saya dalam TikTok, tapi dengan menggunakan teknologi terkini juga, kita ingin maklumkan bahawa sekarang ucapan ini sedang disiarkan melalui TikTok. Jadi kepada rakyat Malaysia, orang-orang muda, tap skrin guys. Jangan berhenti selama 12 minit. Pertama sekali, saya nak ucap tahniah kepada Beruas yang Muhammad telah beri kelonggaran selama 15 minit. Saya tak minta 15, 14 cukup. Terima kasih. Yang pertama sekali, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iktanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhann ismun wala tajassasu. Wahai orang yang beriman, jangan kamu buruk sangka dan jangan kamu mengintai keburukan orang lain. Allah kata janganlah kamu buruk sangka. Makna kata kalau sekiranya kami bercakap, saya bisa tanya kawan-kawan yang telah berucap di pihak di sini dan juga ada seorang dua di pihak sana, dia telah lihat bagi ucapan cukup baik yang Muhammad. Yang Muhammad telah lama bersama dengan saya. Tengok ucapan yang diberikan, luar biasa. Saya terpesona. Saya tulis hampir semua kawan-kawan yang berucap kerana poin-poin yang dibagi ialah betul-betul membela rakyat. Jangan buruk sangka, mereka nak bela rakyat. Tolong dengar ucapan itu dan jawab dengan baik. Kita perlu berlunak-lunak dengan rakyat. Itu sebab Allah kata jangan buruk sangka. Maka kata buruk sangka pun tak boleh. Bila masuk ke dewan, jangan tengok muka saya ingat macam musuh je. Tak baik, tak boleh. Dalam Islam tak boleh baik sangka. Mungkin Syahidan nak puji yang dipetuakan dan sebagainya. Ingat baik sangka ya. Yang keduanya, terdapat satu ucapan. Saya tak mahu sebut sebab dia kawan saya. Tapi kalau tak sebut, kenapa betul kau ucapan? Saya tak sempat masuk untuk betulkan. Dia kata, saya pernah jadi pembangkang. Sekarang rasakan. Jadi dia kata kami ini mesti rasakan sakitnya tak dapat peruntukan. Itu satu perbuatan sadis. Sadis melihat orang sakit, orang menggelupur sakit, kita gembira, rasakan. Tak boleh. Itu bukan cara pemikiran kerajaan. Nak tak bagi peruntukan, cari alasan lain. Bukan alasan pada muka. Jangan buat macam tu. Allah Maha Berkuasa. Bola ni bulat, yang Muhammad. Dunia juga bulat. Sekejap di atas, sekejap bawah, sebanyak bawah pergi ke atas dan sebagainya. Jangan berpikiran sadis tentang perkara ini. Sebab kau tak bagi peruntukan, cari alasan lain. Sebab apa? Kerajaan sekarang ni kita lihat, kalau sokong saja, seperti yang 55, tak termasuk kalau Kansa, 55 yang menyokong dapat peruntukan dan juga lain-lain lagi. Kalau sekiranya nak cabar saya, sila cabar dan lain-lain lagi. Saya ketahui dengan izin Allah dan SPRM pun janganlah suruh cabar dia orang ni pergi report dan sebagainya. Kita dapat maklumat, siasatlah. Jangan bagi kata tak bagi tahu dalam masa 8 hari kita ambil tindakan. Tindakan apa? Di parlimen. Kalau tidak ada tempat lagi kita boleh bercakap selain di parlimen. Betul tak? Rakyat Malaysia, tap screen guys. Yang keduanya, Miskin Tegar. Yang Muhammad, Miskin Tegar. Saya ketua portfolio luar bandar sama dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi mungkin kalau kau pergi sana mungkin pegang tempat yang sama. Okey, Yang Muhammad, pada Julai 2023 TPM berkata 2024 kurang 10% Miskin Tegar. 17 November Miskin Tegar, Menteri Ekonomi kata kurang 0.2%. Kemudian 15 bulan 2 kerajaan umumkan KL, Melaka, Negeri Sembilan selesai Miskin Tegar. Kemudian Menteri Besar Perak kata kita telah capai 50%. Ini berarti ucapan belanjawan 2023 yang menyebutkan mereka menoktahkan Miskin Tegar, tak tegar lah. Negeri ini ada, sekian ni 5%, ni 10%. Jadi kalau nak ikut itu, ini belanjawan ni gagal. Tapi saya, kawan-kawan saya, kami semua baik. Kami tak mahu kata gagal. Buat yang terbaik. Saya nak beritahu wilayah persekutuan. Semasa saya jadi menteri, saya isytiharkan di akhir tahun 2022, saya lupa, bahawa tidak ada Miskin Tegar di Kuala Lumpur. Semasa saya buat pengisytiharan, barang belum naik. Tapi kalau kita Miskin Tegar didasarkan pendapatan 1,250, sekarang barang naik. Yang Muhammad, tidak boleh Miskin Tegar didasarkan kepada apa? Pada pendapatan 1,250 atau macam mana? Sebab kos hidup meningkat. Ini berarti 1,250 tak cukup. Kena bagi pendapatan 2,000
baru cukup untuk menghadapi keserangan kos hidup. Ini berarti miskin tegar tak dinoktah lagi dan berbagai-bagai. Kerana saya nak tanya Perdana Menteri, dia dasar dan juga kawan-kawan di sana, diasaskan kepada apa? Angka apa? 1,000, Allah tangguh, 1,250 ataupun berapa? Kalau sekali 1,250, saya nak tanya bahawa apa yang dibuat nak pastikan supaya 250 ni berkesan. Yang kedua, mampukah mereka bertahan dengan kehidupan yang begini berat? Yang keduanya, sebab saya terpaksa mengejar masa sikit, isu beras madani. Hari ini kita tahu semua orang bercakap dah bahawa Bukit Gantang tu buat kerja tak logik lah. Dia mendahului Menteri Pertanian. Kesian Muhammad Sabu. Apa rojok menteri dalam Akta Padi dan Beras menunjukkan bahawa kuasa menteri. Tiba-tiba dia menganggap dia hero, dia boleh buat macam-macam, dia pergi isiharkan beras madani RM20. Sekarang RM30. Sekarang ni saya nak beritahu yang berhormat, termasuk di mana-mana tempat, harga beras tempatan RM26. Kalau 30 dia kena naikkan RM30, RM4. Harga beras import SSI, tadi SST ni adalah super special tempatan, super special import, harganya RM38 sehingga RM40. Kalau turunkan RM30, dia akan menjadi masalah. Yang tempatan naik, tetapi yang paling penting, naik ke turun, kita lihat ini kali pertama dalam sejarah Malaysia, sejarah dunia, Malaysia menjadi pengeksport beras. Pasal apa? Kita tengah ambil padi tak berhenti bergerak di kawasan Madar sekarang, tapi beras tempatan tak ada. Tetapi beras tempatan tu boleh dilihat dia masuk dalam beras import. Jadi mak kata Malaysia macam import ekspor beras, lepas tu import balik. Jadi hebatlah Malaysia. Tetapi kita nak tunjukkan bahawa di sini bahawa penguatkuasaan berhubung dengan kampik beras harus dibuat dengan lebih hebat dan dahsyat. Dan oleh kerana beras naik, beras yang tu turun dan sebagainya, tetapi kita lihat semua sekarang beras naik. Beras tempatan naik, beras ni. Tetapi harga padi tak naik. Harga padi, orang-orang Madar, orang-orang kawasan sawah padi, termasuk Sabah dan Sarawak, saya menyokong. Sekarang ni harga padi 1,300. Saya cadangkan kita naik 1,600 tanpa tolak ansur. Pasal apa? Kelang swasta beli padi 1,750. Pasal apa Bernah tak boleh naikkan 1,600? Bernah minta kerajaan apungkan harga beras import. Sekarang ni kenapa Bernah tak naikkan 1,600? Kalau tak mahu 1,600, tak apa, saya setuju. Naikkan 1,700, tidak ada masalah. Ya. Okey, yang keduanya ialah kos hidup. Ya Allah tangguh, tak cukup pasal. Tentang kos hidup, yang Muhammad, kita tahu bahawa kos hidup sekarang ni melambung dan sebagainya. Kawan-kawan telah bercakap tentang SST 8%. Jadi ini merupakan isu utama. Kita tak payah bawa tajuk-tajuk lain. Sekarang ni nampaknya ada pihak cuba nak divert berbagai isu. Mereka melupakan kos hidup yang cukup tinggi. Jadi sekarang ni saya nak kaitkan kos hidup ni dengan tambatan nilai RM. Bank Negara sedang memerhati ucapan ni. Apa khabar pegawai-pegawai Bank Negara? Saya ucap tanah Bank Negara sekarang ni bagi perhatian terperinci berhubung dengan pertukaran tentang nilai ringgit. Tetapi saya nak bertanya satu soalan, ya. Yang Muhammad speaker, pada 2-3 minggu yang lepas duit kita jatuh RM4.80. Ingat Ingat. Wah, ni payah besar, ingat 4.8. Tapi 2-3 hari yang lepas duit kita naik kepada 4.70. Ini berarti perbezaan 10 sen. Saya rasakan, saya nak kita Bank Negara, dari segi apa yang kita nampak, menunjukkan bahawa orang yang memperniagakan RM untung besar. 10 sen, 3 minggu. Kira kalau 1 juta, banyak lah. Jadi orang berniaga ni dengan menggunakan wang yang besar. Saya minta Bank Negara tolong perhati dan monitor benda ni. Kenapa berlaku demikian rupa? Kalau dia boleh berlaku demikian rupa, berarti Bank Negara kena intervene dengan izin. Intervene berarti dia kena menggunakan reserve-nya untuk mempertahankan ringgit. Tapi berapa lama? Dulu, pasal 11 bulan yang lepas, duit Malaysia ialah 4.30. Sekarang 4.70. Naiklah 10 sen. Tapi saya percaya kalau 3 minggu lagi, kalau Bank Negara tak mampu untuk bertahan menggunakan reserve-nya, duit ini akan jatuh balik kepada 4.80 dan sebagainya. Yang kedua terakhir yang Muhammad ialah berhubung dengan undang-undang Islam
jenayah syariah di peringkat negeri. Semua kawan-kawan saya sebut bahawa masa buat undang-undang, penasihat undang-undang yang bagi nasihat kepada kita. Saya pun sayalah Saya ialah menteri besar yang memperkenalkan undang-undang jenayah syariah di peringkat perlis. Yang buat draft ialah penasihat undang-undang. Yang bila hantar kat tuanku untuk melihat draft penasihat undang-undang. Bincang dengan negeri, bila siap penasihat undang-undang bawa dan ditandatangan oleh Penduli Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi penasihat undang-undang. Tapi tiba-tiba AG macam membisukan diri melihat rang undang-undang jenayah syariah ni telah dicabar di Kelantan dan kita tahu akan berlaku seterusnya. Dan timbalan menteri, saya tengok jawapannya nampak macam menimbulkan keluh kesah. Pendirian yang tetap kerajaan sekarang ni bahawa pindaan perlembagaan harus dibuat. Kerajaan yang menamakan dirinya kerajaan madani harus buat pindaan, nak pastikan bahawa rang undang-undang jenayah syariah ini di peringkat negeri ini dipertahankan. Yang Muhammad, rang undang-undang ini bukan untuk orang bukan Islam. Orang Islam yang Muhammad. Akhir sekali, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud, oleh itu maka berilah peringatan, kerana sungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Malam besok ada podcast Mufti Perlis, dia akan mengulaskan ayat Quran ini, dan saya harap semua pihak tengoklah di podcast pada pukul 9 malam. Ya Muhammad, ini ayat Quran ini adalah perintah Allah, fi'il amar. Bagi orang belajar bahasa Arab, saya pun baru sikit belajar bahasa Arab, tapi makna perintah Allah, suruh peringat. Saya kena peringat, kawan-kawan saya peringat, mereka pun peringat saya. Kadang-kadang saya berlebih-lebihan. Tanda-tanda munafik tadi Paguh berkata ada 3, saya tambah lagi tu, ada 4. Pertama, bila cakap berbohong, janji mungkir, bagi amanah, dia pecah amanah. Tapi bila dia bertengkar, bercakap, dia berlebih-lebihan nak menang. Itu tak boleh dalam Islam. Itu sebab saya hari ini tak bertengkar, saya cakap elok, straight. Dan kawan-kawan saya ramai yang hadir ini, pembangkang pun ramai yang hadir, melihat ucapan iaitu bagaimana sebenarnya nak takbir negara ini. Lunak kalah dengan rakyat. Kami orang baik. Betul rasa payah besar, penguji adventure. Kami jahat ke katanya? Kami baik. Faham lah. Jadi tanya yang dibetul. Kami baik, tetapi kerajaan tak baik kepada kami yang Muhammad. Dia hukum kami, tak bagi peruntukan. Bulan puasa datang, ingat pengucapan terakhir saya di parlimen ini, kalau sekiranya tak bagi juga peruntukan, saya akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya akan berdoa, rakyat Malaysia akan berdoa kepada pemerintah. Kena ingat cerita raja dan juga nelayan. Jadi berhubung dengan peringatan ni, semua pihak bagi peringatan, tak salah bagi peringatan. Masa saya jadi menteri besar, saya duduk di dalam masjid dengan ramai pembesar di sana, dan mufti bagi khutbah. Dia kata di akhirat nanti semua akan ditanya, termasuk menteri besar. Saya menteri besar, ya saya tunduk itu. Termasuk menteri besar, termasuk Perdana Menteri. Jadi bukan menegur, memperingat. Ada 2 benda ini, memperingat. Jadi apa yang berlaku bawah ni, saya percaya ada orang yang berlebih-lebihan untuk memfitnah sesuatu yang tidak wajar. Ulu Langat sebenarnya isteri saya pun orang Selangor. Jadi kita nak bagi tahu, tidak ada sesuatu yang berbentuk perkataan tu yang Muhammad sebut. Kami tak pernah sebut. Takkan kami kerja ini satu perkataan bodoh untuk kami buat kerja untuk menghina institusi yang sebenarnya kita muliakan. Jadi kalau sekiranya mereka baru 2 minit yang Muhammad, saya minta 14 minit sama seperti yang diberi kepada Bruas tadi. Kalau tidak yang Muhammad tak adil ayat Quran tadi terikat. Akhir sekali iaitu kita nak peringat. Tok Guru peringat. Saya peringat. Arau. Tadi isteri tu orang Selangor. Tadi isteri tu orang Selangor. Ya, saya sebut isteri. Nombor berapa? Orang Selangor. Nombor berapa? Apa ni? Hulu Langat, sila duduk. Saya baca ayat Quran pertama tadi, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wa la tajassasu. Jangan kamu buruk sangka. Saya bercakap tadi kamu tak tegur. Saya bercakap janganlah tegur. 2 minit lagi. Yang berhormat Arau. Saya tanya Arau.
Tanya. Sudah 14 minit. Jangan bagi dia ganggu saya. Kami ni saya nak beritahu, Agong menyebut dalam titahnya, saya malu nak masuk parlimen. Kan? Nak masuk parlimen kerana ahli-ahli parlimen bertengkar-tengkar. Cari mana bila-bila masa yang kami ganggu mereka. Kami tak ganggu. Mereka ganggu kami dengan peraturan mesyuarat, dengan macam-macam lagi, termasuk membuat celahan-celahan syarah haram. Kami tidak akan buat kerja itu. Kami hanya membela rakyat, memperjuangkan rakyat. Kalau kami nak bela rakyat, kami dianggap salah. Saya tak tahu apa lagi yang ada pada kami. Terima kasih Speaker. Dan itulah merupakan yang tarik bahawa kami pejuang rakyat, pembela rakyat. Dan ucapan yang ayat ni juga berkenaan bila Agong dalam ucapannya menyebut agama Islam sebagai agama resmi, agama persekutuan, tetapi Agong membacanya agama Islam sebagai agama resmi. Sebab selaras dengan ucapan Tun Mahathir pada bulan September 2002, 17 September 2002, Malaysia sememangnya negara Islam, kata Tun Mahathir. Terima kasih, saya menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.